Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni, tanggal 8 Januari, sudah 8 hari kita berada di tahun baru pada bulan Januari 2021 bersamaan dengan 24 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Semoga kehidupan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan teristimewa untuk semua keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menonton kita pada pagi ini secara langsung di TV3 dan TV9 sambungan 30 minit seperti biasa seketika nanti pada jam 8 pagi sehingga 8.30 pagi. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera. Semoga semuanya bersemangat untuk menjalani kehidupan pada hari ini insya-Allah. Dan pada hari kita seperti biasa pada hari Jumaat dan Sabtu kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan topik tafsir dan taranum sambungan pada surah Al-Jathiyah pada ayat ke-9 sehingga ayat ke-12. Pada ayat 1 dan ayat sehingga ke ayat 8 kita dah huraikan pada perjumpaan yang lepas dan kita sambung pada hari ini untuk melihat seterusnya apa yang cuba disampaikan di dalam ayat surah Al-Jathiyah. Baik, sedang menonton, bagi mungkin ada di antara kita yang ingin bertanyakan soalan atau berkongsi sesuatu, dan kebiasaan pada topik tafsir dan taranum ada penonton-penonton di rumah yang ingin membaca potongan-potongan ayat di dalam surah Al-Jathiyah, boleh baca seketika nanti. Mungkin untuk bertanyakan sekali dengan soalan yang nak ditanyakan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pada pagi ini untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda untuk merungkai berkenaan dengan tafsir surah Al-Jathiyah, kita saksikan terlebih dahulu seperti mana yang diwar-warkan semalam status terkini kes COVID-19 di Malaysia masuk kepada satu angka yang mendatangkan kegusaran pada hati kita. Kalau kita dapat lihat di skrin TV anda tanggal 7 Januari 2021 mencatatkan kes baharu sebanyak 3,027 kes dan kes tempatan ada 3,021 kes dan kes import ada 6 kes. Jumlah kes yang masih aktif ada 25,221. Kematian ada 8 kes. Jumlah kes sembuh baharu semalam ada 2,145 kes menjadikan jumlah kes keseluruhan 128,465 kes. Di kesempatan ini saya maklumkan kepada penonton-penonton semua dan saya tekankan di sini patuhi SOP dan ingat kembali apa yang patut kita hindari dan apa yang patut kita buat, kerana kembali jika tidak ada apa-apa keperluan untuk pergi ke mana-mana untuk melakukan apa-apa sesuatu yang ingin kita lakukan, maka hati-hati dan duduklah di rumah, jaga kesihatan kita, jaga keselamatan kita dan berusaha memutuskan rantaian COVID-19, kembali turunkan angka 3,000 itu kepada seterusnya hilang dan juga terus berada dalam keadaan selesai wabak yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan berkat pada hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari. Baik, sedang penonton, bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda untuk menjawab persoalan dan juga merungkai berkenaan dengan tafsir surah Al-Jathiyah pada hari ini tidak lain dan tidak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Dr. Luqman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, ini Ustaz sambungan surah Al-Jathiyah. Kalau pada hari itu dah disebut tentang surah Al-Jathiyah itu berkenaan dengan melutut saya. Baik, jadi kita mulakan ini Ustaz dengan ayat ke-9 sehingga ayat ke-12. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Andai Azrin, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Jadi saya nak sebut sikitlah tentang COVID kita yang sama-sama kita sedang hadapi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sama-sama dapat mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Sebenarnya tujuan paling besar kita nak sama-sama mencegah diri kita daripada terkena perkara ini. Kalau terkena tu barangkali masalah yang lain akan berangkai selepas itu. 2 hari berturut-turut Ya, 2 hari berturut-turut kita berada pada angka yang sangat tinggi. Betul. Baik, tuan-tuan, muslimat rahmat Allah sekalian, kita akan membaca dulu pada bahagian pertama ini ayat ke-9 dan ke-10 surah Al-Jathiyah. Kalau tuan-tuan ada mushaf sangat baik. Kalau ada telefon, gadget apa semua tu kan boleh buka Al-Quran ayat ke-9 dan ke-10 surah Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila sampai ke pengetahuannya sesuatu dari ayat-ayat penerangan kami, ia menjadikannya ejek-ejekan, mainan senda gurau. Mereka demikian keadaannya akan beroleh azab yang sangat hina. Di hadapan mereka itu di akhirat kelak ada neraka Jahannam yang disediakan untuk mereka, dan apa jua yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka sedikit pun. Demikian juga yang mereka sembah atau puja selain daripada Allah tidak akan dapat memberi sebarang perlindungan, dan kesudahannya mereka akan beroleh azab seksa yang amat besar. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ini adalah berkait dengan surah Al-Jathiyah yang telah dibincangkan oleh panel yang lepas lah. Dan tuan-tuan, hari ini adalah sambungannya berkenaan dengan keadaan orang-orang yang mana telah melakukan ataupun bila mereka menerima ayat-ayat Allah tapi mereka jawab dengan ejek, menghina, perli dan seumpamanya. Sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-tuan, Ustaz nak masuk sedikit lah Azrin, Ya, saya. berkenaan dengan qiraat dalam ayat ini. Sebenarnya tuan-tuan, yang kita baca tadi ada satu nama yang masyhur, tapi sebahagian kita tahu, sebahagian kita tak tahu. Iaitu nama bacaan ini adalah, kalau sudut taranumnya, taranum
Hijaz yang Ustaz baca tadi. Kemudian dari sudut bacaan qiraatnya yang dipanggil ialah qiraat Hafs daripada Asim. Qiraat Hafsun daripada Asim. Rupanya yang kita baca ni ada nama dia. Ataupun yang mudahnya kita panggil mazhab lah. Dia panggil mazhab Hafs daripada Asim. Dalam bidang Quran dipanggil qiraat. Sebenarnya di sana ada qiraat yang lain. Mana kalau tuan-tuan belajar lebih lanjut, dan alhamdulillah sebenarnya dalam internet tu sudah ada lengkap. Lengkap tu macam mana? Iaitu Quran untuk setiap qiraat tu ada. Cuma kalau nak ambil buka sendiri nak baca tanpa belajar, teruk jugalah. Dia akan jadi masalah yang lain. Jadi kalau tuan-tuan download saja Quran tersebut, alhamdulillah bagus. Cuma tinggal lagi perlu cari guru dan belajar. Sebab Quran ini memang daripada sudut keadanya kita bertalaqi dan musyafahah. Baik. Ada bacaan-bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya tidak masyhur pada amalan kita. Mana kita amal cara begitu yang kita baca ramai-ramai sekarang ini. Ada bacaan yang lain, tapi kalau Ustaz baca mungkin bunyinya sedikit pelik. Ada beberapa tempat lah dia akan bunyi sedikit pelik. Kenapa? Kerana itu juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiktiraf, yang mana bahawa Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tanya sebab apa, Syekh Ali Ustaz akan beritahu. Baik. Ayat Ustaz nak baca ayat nombor 9 saja. Kalau tuan-tuan nak ambil untuk ayat ini, insya-Allah bolehlah kita sama-sama membacanya. Ayat nombor 9 sahaja ya. Ustaz nak baca bacaan dia adalah bacaan qiraat Susi. Dia bunyi kalau nak mudah nak baca susu aja. Susu tapi kita baca Susi lah. Mudah nak ingatnya bacaan Susi daripada Abu Amru. Tadi kita punya bacaan apa nama tadi? Hafs daripada Asim. Alhamdulillah. Kemudian yang ini Ustaz nak baca bacaan Susi daripada Abu Amru. Baik. Wa idza alim min ayatina syai'an ittakhadhaha huzua ulaika lahum azabun muhin. Baik, kalau Azhar perasan ada dua tempat perubahan ya. Yang pertama sekali wa idza alima min. Saya baca tadi wa idza alim min. Kenapa jadi begitu? Dalam bacaan Susi namanya idgham kabir. Kita dalam bacaan kita hanya ada idgham saghir. Idgham saghir, iaitu satu mati satu hidup. Sekarang kalau Azhar perhati kan, alima min tu kan mim dua tapi dua-dua ada baris. Mutaharrik. Jadi alima min dua-dua berbaris. Jadi kalau kita punya hukum tak ada apa. Maksudnya macam biasalah alima min. Tetapi bacaan Imam Susi kalau dua ini dia panggil kabir. Kena idgham. Kena idgham, kena masukkan, matikan mim pertama, masukkan ke dalam mim yang kedua. Jadi wa idza alim min. Kita minta dari Azhar dia baca. Alim min, cuba je. Wa idza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza alim min. Baik. Alim. Ya, macam tu. Jadi idgham dua harakat. Jadi satu. Yang kedua ialah di mana Ustaz? Ittakhadhaha syai'an ittakhadhaha huzua. Kalau yang biasa dia huzua. Kita semua dalam bacaan Hafs huzua. Tapi kalau bacaan Imam Susi huzua. Sebenarnya dua perkataan sama dia ibdalnya masalah hamzah dan waw itu sahaja. Sebab hamzah ni dia boleh bertukar, kejap jadi waw, kejap jadi alif, kejap jadi ya. Itu sifat hamzah. Sebab tu sebagian ulama kata hamzah bukan huruf yang tetap lah, tapi huruf yang berubah-ubah. Jadi dalam hal ini dibacakan huzua. Makna sama. Tidak ada beza. Cuma hanya sebutan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, pagi ini kita boleh belajarlah sedikit berkenaan dengan bacaan qiraat. Jadi kalau bacaan Imam Susi daripada Abu Amru membaca dua tempat ini berubah alim min ayatina syai'an ittakhadhaha huzua. Boleh tak baca tempat lain? Ayat ini sahaja Ustaz ijazahkan, tak ada masalah. Ayat ini sahaja, jangan baca ayat lain. Ayat lain tu kena sambung belajar lagi lah. Jadi mudah-mudahan kita ada kebaikan bertambahnya tentang ilmu Al-Quran dalam kali ini insya-Allah. Riwayat Susi
daripada Abu Amru. Abu Amru. Abu Amru. Ya. Baik tuan-tuan, jadi itu kita punya bacaan Taranum tadi sedikit daripada bacaan Hijaz. Kemudian yang kedua ada qiraat sedikit dan baru kita masuk kepada perbincangan ayat. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberi Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada kita semua ini. Sifat manusia ada yang mudah menerima. Nah, ada yang mudah menerima. Contohnya seperti Abu Bakar, Uthman dan 6 orang sahabat awal. Bila dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima tu. Tidak ada hok itu, tak ada dah, terus terima. Tetapi ada sebahagian yang lain dia agak pertengahan. Dia tunggu tengok dulu, agak-agak angin kuat belah mana. Belah ni ke belah ni, maka dia tunggu dulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni orang yang menentang. Datang je lawan, datang je lawan. Baik, dalam konteks ayat ini tuan-tuan, hatta sebenarnya ayat yang ke-8 lagi berhubung kait dengan kisah yang ada sebab nuzulnya. Ayat ini disebutkan dalam tafsir bahawa Abu Jahal, laknatullah alaih, Abu Jahal ini sebenarnya Abu Jahal ini dia adalah satu orang yang bijak pandai. Walaupun Abu Jahal tu nak menjahil makna jahil. Tetapi dia bijak pandai sebenarnya. Bahkan ada digelar kepadanya Hakim, Abul Hakam dan seumpamanya. Mana bijak, orang yang bijak. Memang dia alim, Abu Jahal ini. Tetapi tuan-tuan, dia ini jiwanya menentang aja. Menentang. Jadi akhirnya bila datang ayat-ayat Allah, dia akan menolaknya. Nah, baik. Jadi kenapa dinamakan Abu Jahal itu? Sejak lagi kita akan cerita. Sekejap lagi aja. InsyaAllah saya akan sebutkan ni. Jadi apabila turunkan ayat ini, iaitu apabila sampai ke pengetahuan sesuatu dari ayat-ayat penerangan tentang yang kami turunkan ini, ia menjadikan ejek-ejekan. Nah, jadi apabila ada ayat yang sebutkan inna syajarataz zaqqum, orang dalam neraka ini akan makan buah zaqqum. Dia kata tak apalah, aku cari buah zaitun, buah inab, buah apa ni, buah anggur. Dia tukar begitu tak. Kemudian apabila disebutkan alaiha 19, malaikat yang menjaga neraka ni ada 19. Jawabnya Abu Jahal, 19 je. Ana alqaha wahdi, aku akan campak tolak semua sekali. Aku seorang aja. Dia main-main tuan-tuan. Baik, jadi sifat senda gurau dan main-main dengan ayat Allah ini hukumnya haram, satu. Yang kedua, bahkan membatalkan iman kepada orang yang beriman. Mempermain-mainkan. Baik. Jadi apabila perkara ini berlaku kepada Abu Jahal, kita tak heranlah. Tetapi kalau berlaku kepada orang Islam, ini masalah besar. Orang Islam yang mempersenda guraukan, mempermain-mainkan ayat-ayat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan Allah, berkaitan Rasul, berkaitan hari kiamat dan seumpamanya. Baik, menyentuh tentang kenapa namanya Abu Jahal tadi. Tuan-tuan, sebelum Ustaz lupa tak? Abu Jahal ini Ustaz dah sebut gelarnya Abul Hakam. Ada juga dipanggil Hakim. Orangnya bijak sebenarnya Abu Jahal ini. Dan beliau ini, nak panggil beliau ke boleh ke? Abu Jahal ini dia dalam mesyuarat, kalau nak menentang Nabi SAW, dialah orang paling kuat kemarahannya. Paling kuatlah tidak ada lemah lembutnya langsung. Terus dia nak marah, dia nak apa. Maka dalam bahasa Arab tuan-tuan, al-jahlu diddu al-hilm. Jahlun itu dia al-hilm. Hilm makna lembut. Dan jahal itu maknanya syiddatul ghadab. Bukan makna jahil dalam sudut bahasa itu, tapi mudah sangat dan sangat kuat kemarahannya kepada Islam. Sebab itu namanya Abu Jahal. Dan yang peliknya, bila digelar begitu, dia suka pula. Dia suka. Jadi kekallah nama Abu Jahal sampai ke akhir ayat. Nama sebenarnya adalah Amru bin Hisham. Sebab itulah apabila Nabi SAW berdoa tuan-tuan, supaya Allah memberikan hidayat kepada salah seorang, Allah mahdi li ahadil umarain. Siapakah umarai ini tuan-tuan?
kita serah pada Datuk Azrin. Pandai Ustaz disimpan tu bagi kita tak ke mana-mana sebab kita nak tahu antara dua ummah tu yang mana satu yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita akan simpan jawapannya seketika nanti. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang setia menantikan perbincangan kita untuk ayat ke-9 sehingga ke ayat yang ke-12 pada hari ini, surah Al-Jathiyah. Dan terima kasih kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz di Malaysia, Indonesia dan Singapura yang menyaksikan kita pada pagi ini, yang selalu bertanyakan soalan, memberikan catatan-catatan indah di ruangan komen dan sentiasa menyokong majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berkenaan dengan doa Nabi SAW untuk dua Umar sebentar tadi, salah satunya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu Umar yang mana, dan satu Umar lagi siapakah dia? Silakan Ustaz untuk sambungan kisah tersebut. Terima kasih Azrin. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, menjawab kepada siapakah yang Rasulullah doakan kepada, iaitu li ahadil umarain. Ya Allah, berilah hidayah kepada salah satu daripada Umarain. Umar pertama Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Supaya kita maklumlah. Umar kedua ni Amru inilah. Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Jadi tuan-tuan, istifadah pengajaran kita boleh ambil. Walaupun dia musuh kita, dia lawan kita, kena doa dia. Kita lawan tu dari sudut hujjah bahawa dia salah, kita lawan itu. Tetapi dari sudut hati kita, kita nak supaya dia masuk Islam. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bencilah kepada PL perangai itu salah. Mana dia jahat, dia tak kena, itu PL-nya. Tetapi tubuhnya itu, ya kita nak dia masuk Islam. Itu yang saya kata doa yang baik-baik tu ya. Walaupun dia berada dalam keadaan jahat, Ustaz sebutkan sebentar tadi, benci kepada apa yang dia lakukan. Tetapi jangan benci kepada orang yang melakukan. Tak suka, jangan sampai benci. Baik, Ustaz, berkenaan dengan ayat ke-9 tu Ustaz, dia ada menyebutkan tentang dan apabila dia mengetahui sedikit dia. Adakah dia yang disebutkan dalam ayat ke-9 tu ada kaitan dengan yang disebut di dalam ayat ke-7 berkenaan dengan celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta dan banyak berdosa? Sedikit Ustaz untuk hari ini, silakan. Terima kasih. Tuan-tuan, sebenarnya bila disebutkan tentang ayat sebelum itu adalah merupakan sebab nuzulnya adalah Nadhr bin Harith. Kemudian ada disebutkan tentang Abu Jahal. Tetapi ulama menyebutkan walaupun disebutkan, dikhususkan ayat tersebut kepada orang tertentu, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dalam kaedah ilmu tafsir ini, iaitu ibrah, pengajaran yang kita ambil di atas umum ayat. Dalam ayat ada sebut nama tak? Tak ada. Umumnya sifat macam tu, orang buat perangai macam tu, ya dia jadi. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibrah itu diambil sebagai keumuman ayat, la bi khusus sabab, bukan tentang sebab khas yang diturun ayat itu. Tak. Kecuali ada mani yang ada mani, ada penegah yang menghalang perkara tersebut. Tapi kalau semata-mata umum, maka kita ambil i'tibar. Sebagaimana tuan-tuan, ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat Quran, jangan kamu campak diri kamu ke arah kebinasaan. Sebab tu ayat lain cerita. Sebab tu ayat ini, jangan kamu campak diri kamu ke lembah binasa tu, lain dia punya tu. Iaitu sahabat menahan diri tak nak bersama Nabi untuk pergi berjihad. Jadi tak pergi berjihad tu, kamu campak diri kamu ke lembah binasa. Itu sebenarnya cerita ayat tu. Tetapi tuan-tuan, dalam hal ini kita guna ayat jangan bawa kereta laju. Nanti aksiden
tahlukah tu. Jangan pergi ke tempat yang kawasan yang COVID yang ramai, yang tempat terbuka yang boleh mendedahkan. Itu tahlukah tu. Boleh tak kita guna gitu? Jawapannya boleh. Kenapa? Al-ibrah bi'umumil lafzi. Ibrah pengajaran tadi diambil dalam keadaan yang umum. Ayat umum kata apa? Jangan bawa kamu ke arah binasa. Jadi itu asasnya. Jadi yang disebutkan dia dalam tu bagi kita yang baca ni umum kepada kita dan pengajaran kepada kita memang mungkin daripada sudut penurunan ayat tersebut ada kepada mereka yang tertentu ya, tetapi umumnya adalah untuk kita semua. Baik, sidang penonton dan ustaz, kita nak lihat soalan pertama di Facebook. Tanyalah ustaz dari sahabat kita Puan Nazita Mak Sulaiman. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya untuk ayat 9, maka ayat-ayat itu dijadikan ejek-ejekan. Adakah orang Islam yang tidak mahu membaca Al-Quran atau tidak ada usaha langsung untuk belajar membaca Al-Quran termasuk dalam golongan yang mengejek ayat-ayat Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Nazita Mak Sulaiman atas soalan yang ditanyakan. Tak nak belajar dan tak menghiraukan termasuk ataupun tidak Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Nazita, soalan yang sangat baik sebagai pembuka kita pada pagi ini. Dan tuan-tuan semua rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kalau semata-mata dia tak belajar ataupun dia malas belajar dan seumpamanya lah, maka yang itu sahaja dia bersalah dari sudut itu. Tetapi selagi mana dia tidak mengata, dia tak mengejek, dia tak menghina, itu cerita yang lain. Sebab mengejek, menghina ini termasuk dalam perkara lebih besar daripada itu. Tak belajar tu salah. Nah, tak ambil hirau tu dalam hadis sebut man syaghalahul Quran, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Menyibuk ni maksudnya dia sentiasa menjadikan Quran urusan dia. Kejap-kejap Quran, kejap-kejap Quran, kejap-kejap baca, kejap-kejap faham, kejap-kejap tengok tanyalah ustaz. Contohlah contoh. Jadi sebab itu tuan-tuan. Jadi dia menjadikan urusan dia, maka itu jadi sibuk. Jadi kalau dia tak buat perkara tersebut, tidaklah termasuk masalah mengejek tadi. Tetapi dia perlu berusaha dan berikhtiar untuk mempelajari Al-Quran. Kerana teman dalam kuburnya Al-Quran. Ya, teman dia dalam kubur adalah Al-Quran. Benda lain tidak dijadikan untuk jadi teman kecuali Al-Quran. Baik, tuan-tuan, Ustaz nak kaitkan dengan perkara ini. Apabila satu orang yang disebut itu Abu Jahal, Nadhr bin Harith dan apa semua. Nadhr bin Harith ini ya, sifatnya macam Abu Jahal juga, iaitu dengan sifat dia ini mendatangkan cerita-cerita rakyat ajim, cerita-cerita apa kalau kita ni cerita-cerita lampau, cerita-cerita lama kan, cerita-cerita penglipulara. Cerita-cerita itu dia bawa kepada orang ramai supaya orang ramai tak dengar Quran. Itu kerja dia. Nak carilah. Alah, kamu duk dengar Muhammad punya ni baik dengan cerita aku ni begini. Itulah. Tujuan dia untuk menghalang orang ramai daripada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku kepada Nadhr bin Harith, hampir sama. Baik, kalau itu berlaku kepada orang kafir, orang bukan Islam, mereka mengutuk, menghina, mengeji, itu satu perkara. Kita bagi orang Islam kita tak setuju, tapi bagi perangkat negara apa semua kena meletakkan satu stand ataupun satu mauqif, satu pegangan bahawa perlu diskat perkara ini. Baik, kalau ia berlaku kepada orang Islam, ini satu problem. Problem dan masalah. Baik tuan-tuan, Ustaz nak bacakan daripada kitab Mustika Hadis, jilid yang kedua, muka surat 262 dan 263. Agak panjang sebenarnya Ustaz tulis. Tapi tak apa, kita akan ambil sedikit sebanyak daripada ini. Orang yang menghina, mencaci, mengejek, apa lagi? Menyindir dan seumpama tentang mana-mana perkara agama. Mana-mana perkara agama. Dia tak setuju dengan orang, tak apa. Orang ni buat begini, tak setuju dengan orang, tak apa. Tapi tak setuju dengan perkara dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang confirm, yang sahih itu, ada masalah besar. Dia boleh membawa kepada nawaqidul iman, pembatal kepada iman. Tak pasal-pasal terkeluar daripada Islamiat.
Benar. Wal'iyadzubillah. Baik, Ustaz nak baca. Saya tengok Ustaz ada catatan lebih kurang dalam 8 Ustaz Ya, nak kongsi ya. kepada kita berkenaan dengan apa yang diambil daripada kitab Mustika Hadis. Ya. Berapa muka surat ke? 262, 263. Sebelum kita sambung pada yang kedua, kita ada pemanggil di talian. Ya, ya, Mungkin silakan. ada satu soalan nak ditanyakan. Baik, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Rahman dan Dr. Abdin. Ya, siapa di sana? Mas Saleh dapat Johor Oh, Tu Haji Tukenon ya. Dia putus-putus lah Tu Haji. Ya. Dia putus-putus suara. Mungkin kita minta jangan putus lah. Nanti tak dapat pagi ni kalau putus. Alamak saya nak. Ini Ustaz, saya nak baca ayat yang Ustaz baca tadi. Kalau ada salah komen sikit Ustaz ya. Saya nak belajar Ustaz. Lepas tu soalannya penjana. Okey Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza alimma min. Itu soalan Ustaz ya. Kemudian soalan saya Ustaz. Dalam ayat yang kita telah bincang sampai sebelah ni lah. Ya, ini mengatakan bahawa kalau kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan penerangan atau pencerahan, maka Allah Ta'ala kata, jika kamu bersyukur, akan aku tambah kenikmatan dan kesenangan. Tapi jika kamu bersyukur, ya Allah, azab tu tentulah amat pedihnya. Betul ke Ustaz? Penjelasan ini itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinun yang bertanyakan soalan. Dia sempat baca Ustaz pada wa iza alimamin tadi, dia baca pada potongan itu dan bertanyakan berkenaan dengan bila mana kita dia tak bersyukur dengan peringatan yang Allah berikan kepada kita, maka ada azab yang akan didatangkan. Katanya betul ataupun tidak katanya. Silakan Ustaz untuk sedikit pencerahan. Baik, terima kasih pada Haji Tukenon, pemanggil tegar kita lah. Semoga-moga Allah beri kesihatan yang berterusan kepada Tadi dia ada Haji sebut satu ayat, dia kata kalau putus dia kata oh sedihnya saya dia kata. InsyaAllah. Ya. Baik, tuan-tuan, saya sangat berahmat Allah sekalian. Tentang ayat dibaca oleh Haji Tukenon tadi, cuma dibaca pendek kan. Saya ingatkan nak baca sampai habis ayat. Wa idza alima min وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Jadi barangkali Haji Tukenun ada terdengar yang Ustaz sebutkan di awal tentang qiraat. Wa idza alim min. Barangkali di situ Ustaz, sebab dia berhenti di situ, Ustaz agak begitulah kan. Jadi tuan-tuan Ustaz ulang, kalau dibaca dalam qiraat Susi daripada Abu Amru, bacaannya wa idza alima min tu dia baca alim min. Dua harakat. Wa idza alim min ayatina syai'an ittakhadhaha huzua. Dua tempat itu. Tetapi kalau bacaan kita yang biasa ini tak begitulah. Dia akan baca seperti mana yang kita baca di dalam Al-Quran yang ada. Cumanya Ustaz sebut tadi untuk sebagai pertambahan ilmu, info kepada kita yang tuan-tuan kalau nak belajar kena pergilah cari guru yang lebih itu insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua tentang la in syakartum yang dia sebut tadi, kalau kita bersyukur Allah akan tambah, kalau yang orang kufur sungguhnya azab Allah sangat pedih. Baik tuan, Ustaz nak menyambung tentang ayat nombor 9 ini. Kalau seorang itu mengejek orang kafir, orang bukan Islam, itu kita rasa boleh terima. Kenapa? Kerana dia bukan daripada kalangan kita. Maknanya kalau dia mengejek itu ada sebab lah, okeylah. Tapi kalau orang Islam, ini masalah dan problemnya. Baik, iaitu dalam kitab Mustika Hadis. Yang ini cetakan Jakim sendiri. Tuan-tuan boleh cek. Muka surat 262, 263. Ini Ustaz ambil ayatnya terus daripada Syekh Basmeh dan Mufti Haji Nur dan 3 orang yang telah menulis kitab ini, iaitu tiap-tiap perkataan mencaci, menghina, merendah, mengejek, mempermain nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat, rasul, hukum-hukum, juga yang menolak, menafi, mengingkari dan seterusnya. Contoh yang diberi, tuan-tuan cuba perhati contoh ini. Adakah berlaku zaman kita sekarang ini? Yang pertama, hukum apa ini? Hukum maksud hukum Islam. Hukum apa ini? Satu.
hukum ini lapuk dah. Yang ketiga, zaman ini selagi tak patut kita haramkan riba kerana menghalang kemajuan. Ini percakapan itu, ayat itu. Yang keempat, dalam zaman serba maju ini, wanita tak perlu dibungkus lagi. Maksud pakai tudung, pakai tutup aurat itu. Yang kelima, berzina suka sama suka, apa salahnya? Berjudi kalau sudah rela dan terima untung rugi, apa salahnya? Dia tahu dah dengan berjudi itu dia akan ada untung ada rugi kan. Jadi apa salahnya? Kalau nak sangat ikut hukum Islam sampai kiamat pun kita tak akan maju. Yang ke-8, si Anu mula menyalahkan si Anu tu mula menyalak. Maksudnya bila dengar azan. Menyalak lah tu. Bila dengar azan. Baik, semua ini tuan-tuan, ini contoh-contoh. Ada banyak lagi diberi contoh yang lain. Saya ambil 8 ini sahaja. Iaitu termasuk dalamnya menyindir, menghina, mengata, sebutlah apa-apa sahaja yang menyebutkan kerendahan kepada agama Islam, maka dia termasuk dalam perkara yang membatalkan agamanya. Maknanya akidahnya terbatal dengan sebab itu. Dia ngucap balik ustaz, ngucap jadi balik, jadi Islam baliklah. Tapi tuan-tuan, kena dia buat begitu masa tu mati. Macam mana agak-agak? Allahumma wal-a'yadzubillah. Jadi inilah ustaz sangat-sangat minta kepada kita semua, kalau dalam masalah berkaitan dengan agama yang kita tak berapa maklum perkara tersebut, baik diam dulu. Hati kita macam tak apa senang, tapi diam. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu rujuklah perkara ini kepada orang yang lebih alim. Dengarlah jawapannya bagaimana. Sebenarnya dari YouTube tu banyak sebenarnya kalau nak cari jawapan-jawapan tentang persoalan kita. Tinggal lagi berusaha atau tidak. Yang kita takut adalah bila mana kita mungkin tergolong dalam orang yang mengeji atau mempermainkan dalam keadaan yang tidak sedar. Itu yang kita takut. Baik, sedang penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azin dan Ustaz. Ya, tuan, siapa di sana? Saya Ismail. Tuan Ismail Mak Isa, ya? Betul, ya? Ya, saya. Betul. Ya, tuan. Sebelum saya tanya Ustaz, saya nak belajar tahan sekejap sikit ya. Minta tolong Ustaz perbetulkan. Silakan, tuan. Okey, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Min waraihim jahannam wa la yu'ni anhum ma kasabu shay'an. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Okey, soalan saya Ustaz. Ada dua soalan ringkas. Yang pertama, apakah Allah Subhanahu Taala akan mengampun dosa orang-orang yang mempersendak-sendakkan ayat-ayat suci Al-Quran? Yang kedua,
apakah bentuk azab dan seksaan bagi orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat suci Al-Quran? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail, dan untuk ulasan dan jawapan seketika nanti kita akan berikan kepada anda. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, perbincangan kembali diteruskan untuk kita mengupas persoalan dan juga ayat dari surah Al-Jathiyah ayat 9 sehingga ke ayat yang ke-12. Saya yakin sidang penonton dah catat apa yang diberikan sebentar tadi. Mudah-mudahan menjadi nota penting untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan anda yang berada di hadapan kaca TV, pastikan anda ambil setiap apa yang Ustaz kongsikan kepada kita supaya dapat kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita dan berikan manfaat kepada semua yang bersama dengan kita. Baik, sidang penonton, kalau kita ingat sebentar tadi sebelum kita berehat, ada pemanggil dari Sungai Buloh, Tuan Ismail Mat Isa, yang membacakan petikan ayat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dan bertanyakan dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan adakah Allah mengampunkan dosa mereka yang mengejek, mempermainkan ayat-ayat Allah? Dan soalan yang kedua, apakah bentuk azab yang akan dikenakan pada mereka? Adakah di dunia sudah ditimpa ataupun di akhirat sana baru terkena? Baik, silakan Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan ulasan dulu, komen berkenaan dengan ayat yang dibacakan. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Haji Ismail. Beliau membaca ayat yang Alhamdulillah, Ustaz rasa Taranum itu sudah peringkat yang Ustaz rasa sangat baik, ya. Iaitu dengan Taranum Nahawan. Taranum Nahawan dibaca tadi, sambil sikitlah. Macam Ustaz baca tadi Hijaz, Tadi Ustaz baca Hijaz. Haji Ismail baca dengan Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. Ustaz pernah termasuk, minta maaf tuan-tuan. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. أولئك لهم عذاب مهين. Jadi oleh kerana duduk bincang qiraat tadi termasuk juga dalam kita berjamaah. Tapi dua-dua bacaan itu betul tuan-tuan, tinggal lagi kena belajar lebih lanjutlah. Cuma dari sudut ilmu, sudut infonya kita sama-sama menambah pada pagi ini. Baik. Yang kedua adalah tentang soalan Haji Ismail. Adakah Allah mengampunkan dosa orang mengejek tentang agamanya ini? Tuan-tuan, kalau pertama sekali, kalau kita dah terbuat perkara tersebut, ya, perlu diingat, maka kita kena istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan buat lagi. Dalam Al-Quran sebut dengan jelas, iaitu walam yusirru ala ma fa'alu. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا. Lepas dia minta ampun dengan Allah, dia menyesal, dia jangan ulang. Walam yusir mana berterusan, ulang lagi, itu Islam tidak benar. Kalaulah dia bertaubat kemudian dia buat lagi, maka taubat itu belum, pada dasarnya belum yang sebenar-benarnya. Itu jangan bertukar tuan-tuan di antara taubat yang nasuha dengan taubat sambal. Taubat nasuha ialah taubat sebenar-benar, tak ulang dah. Ya Allah, aku tak nak buat lagi dah. Macam-macam mana tak buat lagi dah. Itu nasuha. Tetapi kalau taubat sambal ni,
Tuan-tuan, dia makan tu pedah. Pedah sungguh. Mari satu sudu lagi, tambah lagi pula. Ingatkan pedah nak berhenti? Tak. Pedah tambah, pedah tak, tu taubat sambal. Jangan jadi gitu, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, kita ini bertaubat dengan cara taubat nasuha. Jadi kalau taubat begitu, insya-Allah Allah ampun. Dalam Al-Quran surah surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampun semua dosa. Tak kira semua dosa. Kecuali Allah kecualikan satu. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan masuk dalam syurga. Syirik sahaja yang terkecuali. Kecuali dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dia tinggalkan syirik tadi, maka tetap juga Allah ampunkan dia. Tapi kalau dia kekal, tidak ada pengampunan. Di akhirat, Allah boleh berkira-kira tentang dosa lain. Dosa syirik, la. Selama-lama tidak akan diterima. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, boleh atau tidak Allah ampunkan, ia boleh taubat nasuha. Jangan buatlah lagi. Kemudian yang kedua ialah bentuk azab tersebut. Bentuk azab itu yang Allah sebut dalam ayat ini, iaitu ayat ke-10, tuan-tuan, min waraihim jahannam. Dan diterjemah sini, di hadapannya ada jahannam, iaitu di dalam neraka jahannam Allah akan campak mereka di situ. Dan tuan-tuan, ada orang mempermain-mainkan juga bila sebut neraka jahannam, dia kata, api neraka ni panas sangat ke? Boleh ke buat goreng pisang, dia kata. Nak guna api ni. Tuan-tuan, jangan main-main. Untuk mudah ceritanya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih menyebutkan bahawa api neraka telah bagi kepada 60 bahagian. Ambil satu je letak atas muka dunia, itu manusia tak tahan dah. Satu sahaja. 59 tu kat mana? Di akhirat. Jadi maksudnya kepanasan api itu 60 kali ganda daripada api dunia. Tuan-tuan, kalau kita rasa handal sangatlah, siapa-siapa yang rasa handal lah, nak buat rekod dunia, sila ambil api lilin je, tak payah api banyak, api lilin je, letak jari kita itu 15 saat. Tak payah 15 saat je. Kalau tuan-tuan boleh tahan, tolong telefon kepada Tanyalah Ustaz, bagi tahu. Barangkali kita boleh tunjuk orang ni hebat menahan api 15 saat. Call tunjuk bukti. Allahumma, tuan-tuan, inilah nak beritahunya kita tidak akan mampu nak tahan api lilin, apatah lagi api neraka yang dia punya kepanasannya 60 kali ganda. 60 kali ganda daripada api dunia ini. Jadi tuan-tuan, Allahumma, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul dan tidak sekali-kali termasuk dalam keadaan menyindir. Ustaz, tuan-tuan, nak beritahu, nak sentuh ni biasa berlaku. Kita kadang-kadang kita melawak. Lawak jenaka tu kadang-kadang melebih-lebih. Sampai nak jadi lawak tadi, kita telah melakukan mempermain perkara agama. Contoh, tuan-tuan, dalam masalah doa. Doa ini kan benda yang masuk perkara agama. Dan memang disyariatkan sungguh untuk berdoa bila-bila masa. Lalu kita ambillah bacaan doa tadi, sama-sama doa tu kita melawak. Doa tu melawak. Jadi dengan cara doa tadi menunjukkan ada benda lucu yang boleh dibuat. Itu, tuan-tuan, na'udzubillah, semoga-moga tak termasuk, tapi Ustaz bimbang takut termasuk daripada kaedah menjadi menyindir, mengejek dan seumpamanya. Walaupun kita tidak berniat begitu, tapi sangat-sangat elok dijauhi. Jadi kalau nak buat lawak, benda lain lah. Jangan ambil benda agama jadi perkara lah lawak. Benar, Ustaz. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan azab yang akan ditimpakan dan juga bagaimana adakah diampunkan ataupun tidak. Maka bila mana dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi, maka diampunkan kesalahan mereka, kecuali satu, ya Ustaz, yang ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Baik, Assalamualaikum Ustaz, pada ayat ke-10, di hadapan mereka neraka jahanam dan tidak berguna lagi bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung
pelindung mereka selain Allah dan mereka akan mendapat azab yang besar. Soalannya, siapakah mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini yang akan mendapat azab yang besar? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Puan atas soalan yang ditanyakan. Ya Ustaz, siapa orang itu Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar. Soalan sangat baik. Dan tuan-tuan, ayat ini memang berkait dengan ayat yang ke-9. Iaitu orang-orang yang mengejek, orang yang melakukan perkara kejahatan kepada agama ini. Menyekat. Kalau Nadhr bin Harith tadi, dia menyekat. Yang Abu Jahal pula, dia mengejek, menghina dan seumpamanya. Dan orang melakukan seperti mana yang dibuat ini, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, dengan sebab dimasukkan ini, dan mereka jawab pula lepas itu. Dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan bahawa mereka jawab, tak apa, kami ada kawan ramai, kami ada harta banyak. Jadi kalau ada masalah, kita boleh tolong bantu-membantu. Tuan-tuan, di akhirat ni nafsi-nafsi. Tidak ada bantu-membantu. Hatta anak dengan ayah, emak dengan bapa, suami isteri, tok nenek, semua tidak akan ambil hal kita. Tidak akan selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari ini akan larilah yauma yafirul mar'u min akhihi, seorang pada saudara dia, adik-beradik dia lari, mak ayah lari, semua kawan-kawan dia lari semua sekali. Kenapa lari? Kerana masing-masing sibuk dengan urusan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dia di hadapan Allah, amalan dia macam mana, dosa boleh lepaskan, duduk fikir yang itu tuan-tuan. Sehingga dalam hal ini tuan-tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa semua manusia kita bangkit telanjang belaka, tak ada pakaian, semua manusia. Aisyah bila dengar hadis ini, dia kata, ya Allah, malu. Orang Islam, orang yang ada agama dalam jiwa, ya Allah, malu Rasulullah, masing-masing tengok. Rasulullah kata apa? Tak sempat dah Aisyah. Kenapa? Yauma yafirul likulli imri'in minhum yawmin sya'nu yughni. Semua sekali sibuk urusan dia. Tuan-tuan, contoh dalam hal ini sangat-sangat jelas di hadapan kita. Apa dia contohnya? Kalau berlaku banjir besar, tsunami dan seumpamanya, dan semoga-moga yang berlaku sekarang di Pahang, di Kelantan, apa semua kan, Terengganu, semoga-moga Allah bantu mereka semua. Jadi dalam keadaan begitu sekali orang sibuk tu, ada tak orang hirau? Ada pakaian, tak ada pakaian? Ada orang hirau? Jawapannya tidak ada. Kenapa? Kerana semua sekali sibuk dengan urusan masing. Selamat diri lebih baik daripada duk cara tu masalah pakai pakaian tadi. Begitulah keadaan di akhirat. Jadi mak tidak akan menceraikan anak. Hari ini mak akan mempertahankan anak, sekalipun anak itu jatuh dalam air, dia akan selamatkan walaupun tak pandai berenang. Kenapa? Mempertahankan, membela anak tersebut. Di akhirat tak, dia tidak akan membela anaknya lagi. Kenapa? Kerana urusan di hadapan Allah sangat-sangat besar. Sibuk memikirkan urusan sendiri, maka pada ketika itu tak fikir lagi tentang orang lain, masing-masing memikirkan apa yang bakal berlaku pada dirinya. Baik, Ustaz, bila sebut tentang, kita balik kepada ayat ke-9 dan kita masuk juga pada ayat yang ke-10, mereka yang mengejek dan akan ditimpakan azab yang besar disebut pada ayat yang ke-10. Adakah dia juga, Ustaz, boleh dikaitkan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Beriman pada sebahagian kitab tapi ingkar pada sebahagian yang lain. Adakah termasuk dalam golongan orang yang mengejek juga, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Azrin. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, ayat tersebut dari sudut maknanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab, adakah kamu beriman sebahagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur sebahagian yang lain. Sebenarnya ambil sebahagian dan tolak sebahagian, walaupun tak ejek, masuk dalam makna tersebut. Asal sahaja mana-mana ayat Quran yang kita tak setuju,
Kita tak terima. Quran ni 6,263 36 ayat 6236 ayat Quran ni saya setuju belah ke 6235. Satu saja tak boleh. Sebab tu dalam Islam tuan-tuan, ini masuk dalam bab akidah. Dalam masalah akidah, dia punya matematik kalau kita belajar 6 tolak 1 dia akan jadi 5. Dalam masalah akidah tak boleh kira gitu. 6 tolak 1 jadi kosong. Kat mana matematik ustaz belajar begitu? Tuan-tuan, ini kaedah bukan kaedah matematik. Ilmu tu kena letak di tempat yang sebenar. Matematik cara matematik lah. Tapi dalam akidah dia nak solid. Kalau Allah sebut 6 lah. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. 6 perkara ini 6. Rukun iman ada 6. Dia tak boleh yang ni saya nak beriman Allah Rasul nak, akhirat tak nak. Qada tak nak. Dia tak boleh. Dia kena terima semua sekali mengikut package-nya yang. Tapi mudah je dengan SPM sama juga kan. Yeah. Dia ada package je lah. Dia ada package lah. Dia tak boleh. Saya nak subjek ini saja. Saya A lah, saya tak nak. Boleh gitu? Tak boleh. Dia mesti satu dia ambil semua sekali. Ya, dia ambil semua sekali. Kurang-kurang pun 7-8 Iyalah. Dia ada kaedah dia. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi. Semoga kita dapat sesuatu dan menyetik hati kita memikirkan adakah kita ni hanya membaca tapi tidak memahami dan tidak mengambil iktibar di apa yang disampaikan di dalam kalam suci Al-Quranul Karim. Baik, sidang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sudah berkali-kali diberikan peringatan tetapi tetap mengingkari apa yang disampaikan, dan bila mana ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adakah datang pada kamu di atas dunia ketika mana dahulu orang yang memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan teguran? Mereka menjawab, ya, ada yang datang memberikan nasihat dan teguran tetapi kami tidak menghiraukan, kami mengingkari, lalu kami ejek mereka yang cuba memberikan peringatan, dan pada ketika ini barulah kami sedar apa yang disampaikan di atas dunia, teguran dan nasihat yang diberikan semuanya adalah kebaikan untuk diri kami sendiri. Itu penyesalan pada ketika mana bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang tidak boleh patah kembali ke belakang untuk memperbetulkan. Baik, sedang penonton, untuk kita menyambung perbincangan kita surah Al-Jathiyah ayat 9 sehingga ayat ke-12, kita dah bacakan pada ayat 9 dan ayat yang ke-10, dan kita akan sambung pada ayat ke-11 dan 12. Tapi sebelum itu, kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Abdullah Osman dari Seremban. Tuan Syed Abdullah Osman dari Seremban. Ya, soalannya tuan? Ada dua perkara lah. Ya. Kita jangan ambil mudah lah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi Allah juga Allah juga ketat hukumannya. Ambil iktibar apa yang Allah beritahu melalui Al-Quran, umpamanya iblis dilaknat serta dikeluarkan dari surga kerana satu kesalahan, satu kesilapan saja, kerana tidak mahu sujud kepada jasad Adam, lalu dikeluarkan daripada surga dan dilaknat. Dan lagi satu ialah begitu juga Nabi Allah Adam dan Hawa diperintah keluar dari surga dan dihantar ke dunia kerana kesalahannya juga kerana engkar mendekati pohon kuldi dan makan buah kuldi. Jadi di sini kita kena jaga-jaga perkara ini. Jangan sekali-kali engkar walaupun satu ayat Allah di dalam Al-Quran. Mohon pencerahan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Tuan Syed Abdullah Osman yang bertanyakan soalan dan memberikan sedikit peringatan kepada kita seperti ada saya. Mungkin Ustaz ada sedikit nak diulas berkenaan dengan jangan ingkar perintah Allah dan ikut apa yang disampaikan, maka terhindar daripada azab yang pedih. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Haji Abdullah Osman. Soalan yang sangat baik, pandangan yang sangat baik. Tuan-tuan, sebenarnya Ustaz sangat setuju 100%. Jangan ambil mudah mana-mana ayat Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, ada orang yang ambil mudah tu maksudnya dia kata begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari Al-Quran. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa-siapa yang buat satu kebaikan, Allah balas 10. Kalaulah dia buat satu kejahatan, Allah balas fala yujza illa mithlaha, satu sahaja. Jadi ambil mudahnya apa dia? Iaitu tak apalah, buat pahala 10, buat jahat 1, jadi ada lagi 9 pahala, 10 tolak 1. Ini ambil mudah tuan-tuan, tidak. Nah, walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak tentang kelebihan amalan satu orang masuk syurga. Contohnya orang buang sampah tengah jalan, dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan bahawa orang ini duduk bersenang lena dalam syurga kerana dia duduk buang sampah tengah jalan. Nah, imatatul adha ni anut tariq, buang benda yang menghalang, duri, paku lah apa semua tengah jalan itu dia buang, maka orang ni tuan-tuan masuk syurga dengan seronoknya dia. Oh, jadi gitu kalau kita buat dapat syurga. Oh, tak payah sembahyang lah, tak payah ngaji, tak payah buat. Itu yang mudah. Ya. Jadi Ustaz sangat setuju bahawa jangan mudah perkara tersebut. Itu Allah nak pilih amalan mana kita tak tahu. Nah, amalan besar mana pun boleh jadi bawa ke di hadapan Allah jadi haba'an mansur, faja'alnahu haba'an mansur, jadi debu yang berterbangan. Jadi orang yang tidak ambil mudah ni, maka insya-Allah Allah pilih mana-mana amalan Allah suka, Allah masuk dalam syurga. Mudah-mudahanlah benda-benda yang kecil yang kita buat tetapi dikira besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan benda besar kita buat rupanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih ustaz dan Azrin dan semua kru kita, insya-Allah. Amin. Betul Ustaz. Jangan lepaskan peluang untuk kalau ada peluang untuk buat kebaikan, untuk buat perkara-perkara kebajikan, jangan lepaskan peluang kerana kita tak tahu amalan yang mana, sebesar mana amalan, sekecil mana tindakan, yang mana satu akan diangkat untuk menjadi satu bekalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu, jadi jangan lepaskan peluang. Baik, soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Aiman Aizuddin. Baik. Assalamualaikum Ustaz, pada ayat ke-10, baik, di hadapan mereka neraka jahanam, adakah pada hari kiamat semua harta benda, pekerjaan dan patung-patung berhala tidak mampu menghalangi mereka sedikit pun dari seksaan Allah? Mengapa bagi mereka itu merupakan azab yang besar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Aiman Aizuddin atas soalan yang ditanyakan. Semua tak dapat tolong Ustaz, melainkan apa yang telah kita kerjakan di atas dunia. Tapi Ustaz, disebutkan apa yang mereka kerjakan di atas dunia, kaitkan dengan ayat ke-10 tu Ustaz, dia kata apa yang kita kerjakan di atas muka bumi langsung tidak menjadi manfaat kepada kita Ustaz. Bagaimana? Sedikit silakan. Baik, terima kasih pada Aiman yang bertanya soalan yang sangat baik. Dan tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian, memang benar bahawa semua yang kita buat atas muka dunia ini yang kita tak sempat nak hantar. Maksudnya segala harta, segala kebaikan kita ada atas dunia, tapi tidak ada kebaikan itu dihantar kepada akhirat. Contohnya, kalau harta itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, adakah satu orang yang malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi? Ada tak di kalangan kita yang harta orang lebih dia kasih daripada harta dia sendiri? Sahabat kata, oh tak ada ya Rasulullah, mestilah. Takkan ada orang yang harta orang dia lebih kasih daripada harta dia sendiri. Kita kasih harta kita lah kan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kamu ialah ma qaddama. Harta kamu sebenarnya apa kamu sedekah, hantar dulu di akhirat. Qaddam ni maksud dihantar dulu kepada akhirat. Sedekah, zakat dan seumpamanya. Itu harta kita sebenar.
Tetapi malu warithihi, harta warisnya apa dia? Ma akhara, yang dia tinggal. Yang dia tak sempat hantar tadi semua orang ambil, betul lah. Nah, rumah kita, kereta kita, isteri kita orang ambil boleh. Jadi semua sekali boleh kat orang Melaka. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayang sangat satu harta, apa kita sayang? Handphone sayang sangat contohnya. Hantar dulu sedekah. Sedekah handphone Ustaz. Dan maksudnya apa-apa sahaja yang disedekah itu disimpan di sisi Allah, tidak akan hilang, dapat balik di akhirat dengan keyakinan itu. Jadi dengan erti tuan-tuan, yang di akhirat itulah yang akan berguna kepada kita, yang lain semua tak akan digunakan lagi melainkan apa yang kita telah buat amal. Jadi ayat Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari atau hari ini yang mana tidak ada manfaat lagi harta dan anak pinak, malun wala banun. Tak akan boleh tolong dah. Ini disebut ayat ini berkenaan dengan usaha ikhtiar mereka, tak boleh tolong, harta tak boleh tolong, semua sekali tak boleh tolong, melainkan hati yang sejahtera, iaitu hati yang bebas daripada syirik, nifak, riak dan seumpama itu, maka hati inilah yang Allah ambil kira. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita, ustaz Naik Azrin, semua kru-kru, semua sekali kita kena berusaha ikhtiar. Tak ada siapa boleh tolong kita di akhirat kelak. Benar Ustaz. Baik, itu pencerahan yang diberikan kepada kita berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh Tuan Aiman Aizuddin sebentar tadi. Dan Ustaz, mari kita sambung pada ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Al-Quran ini ialah hidayat, petunjuk yang cukup lengkap, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya, mereka akan beroleh azab dari jenis azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah yang mempermudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya kapal-kapal layar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu mencari rezeki dan limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan, semak rahmat Allah sekalian, dalam ayat yang seterusnya ini juga berkaitan dengan ayat sebelum, bahawa Allah walaupun orang-orang buat salah, mengejeknya apa semua tadi, dia akan dimasukkan dalam neraka, wal'ayazubillah. Tetapi sebenarnya Allah telah beri panduan, hadza huda, iaitu jalan yang dipandu oleh Al-Quran. Ada dah, tinggal lagi nak terima tak terima. Sebenarnya dari Azrin, tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian, kenapa Abu Jahal ini tak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tak kenalkan Nabi. Bahkan dalam Al-Quran sebut, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi, kenal lebih, sangat-sangat kenal, lebih kenal daripada anak, mak yang kenal anaknya, ayah yang kenal anaknya. Tuan-tuan, kalau kita kenal anak kita macam mana? Kita belik habis rambut dia, telinga dia, tangan, semua sampai ke kaki, belik habis anak kecil kita itu. Nah, kalau ada tanda kat mana-mana kita tahu. Walaupun besar dia tak nak tunjuk dah besar. Tapi kita tahu kat mana. Kenapa? Kerana kita kenal itu anak kita. Allah mentashbihkan ataupun membandingkan bahawa kenalnya mereka tentang Nabi ni semacam itulah. Macam bapa kenal anak. Lalu apabila dia telah kenal, kenapa dia tak nak terima? Bukan payah nak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan payah sangat pun. Tuan-tuan, sebenarnya Abu Jahal ini dan juga orang-orang kufur yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak reti nak mengucap tu. Mengucap tu senang sangat.
Tetapi tuan-tuan, yang dia tidak mau ialah tuntutan selepas mengucap tadi. Itu yang dia tak nak. La ilaha illallah kena terima Quran. Muhammadur Rasulullah kena terima Muhammad, hadis-hadis semua itu. Yang itu dia tak nak. Kalau sekadar ucap tu saja, terima dah. Sebab itulah dari sudut orang kufur, orang Mekah ni, kafir Quraisy dan juga orang kufur tempat lain tuan-tuan, mereka ini kalau kita tanya, mereka kenal tak Allah Subhanahu Wa Taala? Kenal tak Allah? Jawapannya kenal. Sebelum daripada Rasulullah SAW sampai, kenal tak? Kenal. Bukti apa dia? Ada tak nama Abdullah dulu? Sebelum Rasulullah ada? Ada tak? Ada. Tak? Dia tahu ibadat haji kan? Ibadat haji yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, maksud dia tahu. Mekah tu memang tempat ibadat haji pun. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amik. Tahu, dia tahu. Jadi maknanya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah kenal, kenapa Allah tak terima beriman mereka? Mereka kenal. Hatta wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau lah ditanya siapa buat alam langit bumi, dia kata Allah. Dia tahu. Jadi kenapa Allah tak terima iman mereka? Ini ada sebab kan. Iman ni Ustaz cakap tadi kena package. Kena enam perkara itu. Hanya yakin bahawa Allah yang buat alam ini tidak menjadikan beriman lagi. Dia kena cukup package tadi. Iaitu tuan-tuan dalam ayat Quran ada dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Mereka menjadikan Allah itu ada kawan. Di mana Allah buat alam betul. Tapi ada Tuhan perigi, ada Tuhan pasir, ada Tuhan wadi, ada Tuhan. Tuhan lain banyak pula. Ini yang tak tahannya. Jadi kalau kamu jadikan Tuhan Allah, Allah. Maka yang lain tidak ada lagi kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu Abu Jahal itu punca dia tak nak terima, bukan tak kenal Muhammad, kenal. Bahkan dipandu oleh Quran itu dia tahu, tetapi tidak mahu menerima tuntutan selepas daripada menjadi Islam, menerima Allah dan Rasul. Tuntutan tu dia tak mahu terima. Itu punca yang besar. Benar, betul Ustaz. Apa yang dikongsikan bukannya sukar untuk melafazkan syahadah itu, tetapi apa tuntutan selepas daripada mengucapkan syahadah tersebut, itulah yang menjadi satu keberatan kepada Abu Jahal. Dikongsikan kepada kita sebentar tadi ceritanya. Baik, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Izzuddin. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya merujuk pada awal ayat ke-11 yang bermaksud Al-Quran ini ialah hidayah petunjuk yang cukup lengkap. Adakah kita sebagai umat Islam perlu belajar memahami isi Al-Quran terlebih dahulu berbanding belajar perkara-perkara lain supaya tidak sesat? Mohon pencerahan Ustaz Pasir Mas Kelantan. Terima kasih. Pasir Mas Kelantan Ustaz. Kampung Ustaz ya. Baik, terima kasih kepada Izzuddin atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana Ustaz katanya? Perlu belajar dulu tentang isi Al-Quran, baru belajar benda lain supaya tidak sesat katanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Izzuddin. Soalan yang sangat baik. Apa khabar Pasir Mas? Air naik ke tidak? Masya-Allah. Jadi tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, nak belajar mana dulu, isi kandung dulu apa semua. Tuan-tuan begini, tuntutan Al-Quran ni ada 3. Quran ni untuk dibaca, Quran ni untuk difaham, Quran ni untuk diamal. Jadi 3-3 ni sebenarnya sekaligus. Baca, faham dan amal. Cuma kita nak buat sekaligus ni barangkali ada sedikit halangan, kepayahan sikit lah. Jadi Ustaz cadangkan, ambil beberapa ayat belajar, baca. Kemudian belajarlah ayat tersebut juga ditafsirkan, difahamkan. Kemudian ayat tersebut juga untuk diamalkan. Dan inilah perbuatannya para sahabat. Jadi kalau dia belajar Al-Quran, belajar baca sahaja itu baik. Tapi dia belum menyudahkan peringkat yang kedua. Tarannum masuk bab baca. Qiraat masuk bab baca. Kena belajar. Kemudian dia meningkatlah kepada yang kedua, iaitu memahami. Tapi kalau nak siapkan dulu bacaan ni, Ustaz rasa mati dulu kita. Kerana bacaan banyak. Jadi biarlah kita ambil sedikit, terus belajar. Jadi tuan-tuan, Ustaz cadangkan, masuklah dalam kuliah Al-Quran bacaannya, masuklah dalam kuliah tafsir, masuklah dalam perbincangan macam mana nak beramal dengan ayat
Al-Quran. Maka ketiga-tiganya jalan sekaligus, dapat sedikit demi sedikit, maka alhamdulillah itu sangat-sangat baik. Jadi ada orang numpu satu benda sahaja. Alah, kalau baca saja tak faham tak je. Tidak begitu tuan. Baca penting. Faham penting. Beramal lebih penting. Sebab tu kalau orang duk mengejek, duk mengutuk kepada orang Islam, sebenarnya mengutuk kepada orang, bukan kepada Islam. Islam ajar betul dah. Nah, tinggal lagi dia tidak beramal. Jadi kalau orang beramal, masya-Allah tuan-tuan. Macam berita yang kita dengar, iaitu satu orang yang mana dia telah menolong orang musim banjir, tiba-tiba jatuh meninggal. Semoga Allah rahmati dia. Kerana letih sangat membantu orang, akhirnya jatuh dan meninggal. Jadi semoga-moga Allah beri kebaikan. Benar. Al-Quran itu dibaca, difahami dan diamalkan, barulah kita akan dapat sesuatu yang cuba disampaikan. Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanya Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 untuk Tanyalah Ustaz, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali untuk sambungan 30 minit di TV9. Kita tekankan sekali lagi kepada anda semua untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19. Semoga kita berdoa, semoga dimudahkan segala urusan dan terhindar daripada wabak yang sedang melanda. Selain itu kita doakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam bencana banjir yang sedang hebat diperkatakan. Jadi semoga kita doakan semoganya dalam keadaan selamat, sejahtera dan juga dalam keadaan sabar menghadapi ujian, dan sama-sama kita doakan semoga dapat diredakan dengan segera keadaan tersebut. Baik, sidang penonton, kita teruskan perbincangan kita untuk kita lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ada dua soalan di situ. Ayat 11 menceritakan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Apakah petunjuk hanya boleh diperolehi dengan sekadar membaca tetapi tidak memahami atau mentadabbur satu persatu yang disampaikan? Soalan yang kedua, adakah beradab sekiranya kita sekadar beramal dengan surah-surah pilihan yang kita rasa akan memberi manfaat buat kita? Mohon pencerahan ilmu dari Ustaz. Terima kasih, Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih, Kak Yat, atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan hidayah yang diperolehi. Kalau hanya sekadar baca tetapi tidak mentadabbur, adakah juga mendapat hidayah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat daripada Rawang. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, soalan yang baik ya. Yang pertama sekali adalah berkenaan baca sahaja ya. Tapi tidak tadabbur apa semua. Tuan-tuan, setiap peringkat kita sebut tadi, baca, faham, amal, ketiga-tiga tu ada kelebihan yang besar yang Allah beri. Ya. Baca ada kelebihan, faham ada kelebihan, beramal ada kelebihan. Baik, contohnya tuan-tuan, Ustaz suka kalau tuan-tuan dapat rujuk, walaupun perkara ini Ustaz pernah sebut sebelum ini, iaitu orang yang kerana bacaan Quran Allah beri kemuliaan dan ditunjuk contoh depan mata kita. Dia meninggal dan bila dikorek jenazahnya, tuan-tuan, ditangkap Johor, kerajaan negeri telah buat jalan. Bila jalan tadi terkena kawasan kubur, jadi pihak Jabatan Agama Negeri Johor telah perintahkan supaya dikorek semua jenazah ada tulang temulang dalam itu semua, kan dipindah ke satu tempat lain. Jadi bila dikorek kubur tersebut, ada dua jenazah yang masih utuh, yang masih elok lagi. Dua jenazah. Satu namanya ialah Haji Muhammad Rauf. Yang kedua ialah Hajah Mahirat. Dan lebih hebat lagi, kedua-dua suami dan isteri. Oleh kerana dia meninggal lebih kurang sekitar 10 tahun ke belakang lah, lebih kurang. Jadi makna dia ada anak dan cucu yang boleh menceritakan siapa ini.
Nah, siapa mereka ini? Rupanya mereka ini adalah guru mengaji Quran. Haji Ma'ruf tu pula imam di surau dia tu juga. Jadi maknanya orang ini kelebihan daripada baca. Itu kelebihan dia. Dan Masya Allah tuan-tuan, Allah beri kelebihan seperti ini dan jenazah itu dikapankan balik apa semua dalam keadaan elok. Masih tidak terganggu sedikit pun seperti mana asal masa dia mati. Jadi kita kata kelebihan apa itu? Kelebihan pada bacaan. Adalah orang pula counter balik orang tu sebut balik perkara tersebut bahawa dia kata ada juga yang orang lain yang bukan Islam pun mayat tak hancur. Tuan-tuan, kita bercakap dalam konteks orang Islam. Kita tak bercakap dalam konteks bukan Islam. Kalau tidak begitu, Firaun pun dalam dalam piramidnya ada tak hancur juga. Kita tak bercakap itu, kita bercakap tentang orang Islam, kelebihan yang Allah berikan. Jadi yang orang lain punya itu cerita yang kedua. Bukan nak membandingkan dengan mereka. Kita nak katakan bahawa orang yang ada ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah beri kebaikan. Satu. Nombor dua, ialah dengan beramal. Tuan-tuan, ada satu klip video sangat-sangat menarik dan tuan-tuan cari seorang kiai daripada Indonesia tengah berceramah. Berceramah dia kata orang tu hendaklah mengucapkan la ilaha illallah. Habis itu dia jatuh meninggal. Ayat akhirnya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ayat perkataan akhirnya la ilaha illallah masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Perhatikan video ini. Semoga-moga memberi motivasi kepada kita supaya biarlah kita mati dalam keadaan yang sedemikian. Maksudnya orang yang telah membaca, orang yang sedang beramal dengannya, kemudian orang yang memahaminya termasuk dalam golongan yang seperti ini. Baik. Kemudian soalan kedua iaitu boleh tak dipilih surah-surah tertentu? Tuan-tuan, sebenarnya pilih surah tertentu itu baru sebahagian. Quran ni 6,236 ayat. Maknanya 30 juzuk lah. 114 surah. Sepatutnya kena baca semua. Tapi oleh kerana kelemahan-kelemahan kita pilih surah tertentu. Baik, tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan, yang pilih surah tertentu tu bukan merangkumi semua lah, baru tertentu. Nah, yang seeloknya baca semua. Tetapi tuan-tuan, kalau belum baca surah tertentu, macam mana nak baca semua? Tak kena baca surah Yasin aja malam Jumaat kan. Tak kena itu. Okeylah, betul lah tu. Kita kena baca semua. Tapi kalau Yasin pun tak mula lagi, macam mana tu nak baca semua tu? Nah, ini hakikat kena terima tuan-tuan. Maksudnya kalau orang tu dah biasa membaca surah tertentu, insya-Allah peluang untuk dia baca surah lain sangat-sangat besar. Kalau surah tertentu belum mula, dah confirm tak boleh nak baca yang lain-lain dan panjang itu. Jadi itu. Jadi tuan-tuan, Ustaz nak minta sangat-sangat bacalah kalau Yasin malam Jumaat tu baca. Walaupun hadis yang ada itu dhaif, tapi dhaif itu ma'mul, boleh beramal dengannya. Bacalah terus. Dengan niat kekuatan Allah akan beri untuk baca Quran keseluruhan. Jadi itu dia punya titik mula. Tapi kalau tak mula yang tu, saya rasa payah nak baca yang seterusnya. Baik, terima kasih Ustaz, dan bacalah Al-Quran itu apa yang mudah bagi kamu, dan mudah-mudahan berazam bila mana kita baca ayat-ayat pilihan dan kita dapat baca keseluruhan pada Al-Quran tersebut, dah khatam insya-Allah. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ayat ke-11 Allah bercerita tentang Al-Quran ialah hidayah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pusaka yang wajib diamalkan dan dijadikan panduan dalam kehidupan ini. Soalan saya, jika kita hanya rujuk Al-Quran sahaja tanpa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah itu tandanya tidak sempurna keimanan kita? Mohon pencerahan perkongsian Ustaz. Terima kasih, dan terima kasih kepada Puan Baizura Mazlan atas soalan yang ditanyakan. Hanya ambil Al-Quran tetapi hadis tidak diamalkan. Bagaimana untuk mengetahui jawapannya? Kita saksikan selepas ini, dengarkan perkongsian dari Ustaz. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Dibaca, difahami dan diamalkan isi kandungan Al-Quran supaya petunjuk datang dalam kehidupan kita, dan yang paling penting terzahirnya apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran tersebut pada diri kita, tingkah laku dan juga perbuatan, nampak orang yang mengamalkan Al-Quran. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, keluarga besar Tanyalah Ustaz, jika kita imbau kembali sebelum kita berehat seketika tadi, kita ada satu soalan dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan yang bertanyakan berkenaan dengan bagaimana kalau kita ini kita faham berkenaan dengan Al-Quran dan juga hadis, tinggalan yang tidak akan menyebabkan kita sesat sampai bila-bila jika kita amalkan dengan sebaiknya, tetapi ada orang yang hanya mengambil Al-Quran tetapi tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Baizura. Soalan yang sangat baik dan sangat relevan dengan kita punya perbincangan. Tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian, sebenarnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dua tak boleh dipisahkan. Quran dan hadis atau Quran dan sunnah Nabi itu memang selama-lamanya akan berjalan seiring gitu. Jadi tuan-tuan, hatta kalau sebut ambil Quran sahaja pun masih betul. Sebabnya dalam Quran tu ada ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ma atakumullahu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa kamu ambil, apa sesuatu yang kamu tinggal. Maknanya adalah Quran dah. Jadi kalau Quran sahaja pun sudah memadai, tapi untuk lebih jelas supaya nampak Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perintah ikut Nabi itu adalah Quran yang suruh. Baik. Boleh tak kita ikut Quran sahaja sebenarnya tuan-tuan? Jawapannya tak boleh. Kalau ikut Quran sahaja tuan-tuan, itu jadi macam puak-puak golongan yang anti hadis lah. Iaitu ikut Quran. Ayatnya itu betul. Ayat ikut Quran itu betul, tapi maknanya salah. Kenapa maknanya salah? Contoh, kita sembahyang ikut Quran. Cuba tunjuk. Ayat Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Okey, sembahyang dan zakat. Nak tanyanya macam mana cara sembahyang Al-Quran? Cuba cari. Tak jumpa tuan-tuan. Yang ada ialah wasjudu warka'u tu ada, rokok ke sujud tu ada. Habis nak baca apa mana ada? Tak ada. Itu hakikatnya. Jadi ada di mana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyang macam mana aku sembahyang. Kamu lihat aku sembahyang macam mana, itu sembahyang. Baik tuan-tuan, jadi haji pun sama, zakat pun sama, puasa pun sama. Jadi yang Al-Quran ni adalah kaedah umum yang biasa disebut Al-Quran, kaedah umum, pendetilan mesti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya Quran dan hadis tidak akan terpisah selama-lamanya. Ini makna kena jalan sekali lah. Tak mungkin hanya Quran semata-mata. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tidak mungkin hanya Quran, maka ianya berjalan seiring sekali dan tidak dapat dipisahkan sampai bila-bila. Baik, untuk soalan seterusnya dari Puan Sahziatul Sidik, soalan, Assalamualaikum Ustaz, pada ayat ke-12. Baik, kita lihat ayat ke-12 saya. Apakah menerangkan untuk kita bertafakur mengenai laut yang tunduk agar kapal boleh berlayar di atas laut, sedangkan secara sains benda berat akan tenggelam, namun atas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapal itu berlayar di atas laut, membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar bagi yang mengambil pelajaran akan memandang perkara ini membuatkan seseorang itu untuk merasakan kesyukuran. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan ayat yang ke-12 berkenaan dengan kapal berlayar di atas lautan. Katanya ikut sains, dia dah kaji betul-betul ya. Ikut sains dia kata benda berat akan tenggelam, tetapi kapal tetap boleh berlayar Ustaz. Kasih sayang Allah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Syahziatul
Sidik. Sidik. Soalan yang sangat baik berkenaan dengan ayat nombor 12. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, secara peribadi Ustaz belum pernah naik kapal di tengah laut lah. Tapi kalau naik sampan di sungai itu adalah. Tapi bila Ustaz melihat dalam khususnya dalam internet bahawa orang yang pergi menangkap ikan di tengah laut tu, Masya Allah, sungguh dahsyat. Air yang besar menghempas mereka begitu. Orang kata kalau first time naik, first time minta maaf dengan izin, kali pertama naik dia akan mabuk laut. Mabuk laut dan seumpama. Orang kata kena minum air laut 2-3 cawan baru selesai. Tak tahu lah barangkali. Jadi tuan-tuan saya sangat berahmat Allah sekalian, Allah menceritakan keadaan tersebut kepada kita. Dan kenapa Quran tak sebut? Hanya Allah permudahkan di atas laut aja, atas angin. Betul. Maksudnya kapal terbang. Tak ada lagi zaman itu. Baik kita kata itu, dia panggil ulama taqribul azhan. Bercakap itu memperdekatkan pemikiran manusia pada zaman itu. Benar. Yang ada nampak dengan. Kalau cerita tentang kapal terbang masa itu dan Allah mengetahuinya bahawa akan berlaku perkara tersebut, dan Quran sebut yakhluqu ma la ta'lamun, Allah buat benda yang kamu tak tahu akan datang akan ada. Tapi zaman itu untuk mendekatkan pemikiran mereka bahawa inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, semua yang Allah jadikan itu untuk kemudahan manusia. Bila Allah buat begitu, manusia yang dapat renung bahawa orang masa di atas laut, tuan-tuan, kalaulah sampai satu perangkap ombak besar, angin ribut, dia tidak ada benda lain. Kalau dalam Quran tersebut ialah dia akan doa, ya da'una rabbahu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu-satunya kepada Allah. Tetapi bila sampai sahaja ke darat, dah selamat alhamdulillah, tadi macam nak mati dah. Bila selamat, tuan-tuan, la kafur, maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Jadi masanya dia menghadapi kepayahan itu, Allah, ya Allah, selamat. Tak ada benda lain boleh selamat dah, hanya Allah. Sampai saja ke darat, habis. Itu sifat manusia. Jadi ada juga persoalan orang tanyakan, tuan-tuan, kenapa orang-orang yang jahat begini, yang mengejek agamanya apa semua ni, kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan atas muka dunia ini? Kenapa tidak dihukum mereka? Jawapan yang sebenarnya, tuan-tuan, ialah hukuman itu pasti ada. Di dunia boleh jadi, di akhirat pasti. Di dunia boleh jadi. Maksud boleh jadi ini, boleh jadi Allah balas sekarang atau boleh jadi Allah balas di akan datang. Tapi banyaknya ialah Allah tangguhkan kepada umat Muhammad khususnya. Kalau mereka ini kufur kepada Allah, Allah tak balas terus. Jadi sehingga ada yang mengatakan bahawa setiap kali dia buat jahat, Allah lepaskan. Setiap kali dia biarkan. Makna Allah tak ada. Sampai ke situ pula begini. Tak, tuan-tuan. Allah terikat dengan perjanjian. Ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada 3 ayat yang menguraikan janji ini, tuan-tuan. InsyaAllah kalau sempat Ustaz huraikan sampai habis. Kalau tak sempat, esok kita sambung lagi insyaAllah. Mungkin dengan bukan dengan Azril, dengan moderator yang lain. Moderator yang lain, insyaAllah. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan, ialah janji kita dengan Allah. Nombor 1 ialah alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita kata bala, qalu bala syahidna, kami bersaksi. Wah, itu janji kita. Nombor 1, mentuhankan Allah. 1. Nombor 2 ialah janji dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 72. Ayat yang tadi nombor 172, yang ini nombor 72. Surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kami bentangkan amanah kepada manusia semua sekali. Selepas perjanjian tadi, bentang pada amanah manusia, iaitu ulama kata al-faraid ad-diniyah, kefarduan agama. Amanah ini langit tolak, bumi tolak, bukit bukau tolak. Semua tak nak terima. Manusia terima. Wa hamalaha al-insan, manusia terima. Innahu kana zaluman jahula. Bila terima ini, tuan-tuan, 2 janji. Kemudian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, iaitu kami jadikan manusia atas muka dunia ini untuk mematuhi yang tadi.
liyabluwakum, menguji kamu, boleh tak patuh yang janji kamu tadi? Boleh tak? Maka inilah tempatnya atas muka dunia, ayyukum ahsanu amala, baik dan buruk. Jadi kenapa Allah tak balas? Allah terikat ke ini. Walaupun Allah boleh balas semasa dia buat jahat, tetapi hakikatnya diuji. Dia diuji itu, maka pada masa itu dia buat baik, syurga. Dia buat jahat, neraka. Sudah ada perjanjian Allah. Jangan kata Allah tak balas. Tak, Allah pasti balas. Bila? Ialah wa mata'an ilahin, banyak kali Al-Quran wa mata'un ilahin, itu Allah beri sekejap, tangguh dulu, tapi di akhirat adalah pasti. Jadi semoga-moga kita sentiasa buat baik, tuan-tuan. Dengan sebab kebaikan kita buat tadi, maka Allah akan balas kita dalam syurga, yang kejahatan dibalas neraka, wal-ayah. Benar, Ustaz. Azab dan juga balasan itu di atas dunia boleh jadi, kata Ustaz, di akhirat itu pasti. Baik, bila sebut tentang ayat ke-12, disebutkan pada hujung itu agar kamu bersyukur, dan tanya pada diri kita, adakah kita bersyukur ataupun tidak atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau lihat pada bahagian ayat ke-12, dibicarakan tentang laut. Lihat pada laut sahaja, pelbagai nikmat Allah berikan kepada kita, tetapi tidak pernah kita mengambil iktibar dan mengambil peduli tentang apa yang diberikan. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, mari sama-sama kita dengarkan pelan tindakan dan rumusan penting untuk sama-sama kita ambil berkenaan dengan perbincangan ayat 9, 10, 11 dan 12 sebagai rumusannya, Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Jadi pada hakikatnya bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada kita, yang paling sangat penting kepada kita ialah kita belajar bacaannya. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk memahaminya. Yang ketiga, kita belajar untuk beramal dengannya. Jadi setiap kalau kita belajar atas masjid lah contoh, tuan-tuan, paling kurang 2 perkara kita boleh buat. Nombor 1, belajar bacaan. Ustaz tu akan baca ayat, kita belajar. Kemudian belajar dan tafsirnya. Yang ketiga, kalaulah dia melibatkan dalam masjid, maka kita boleh beramal terus. Misalnya mengimarahkan masjid, allazi innama ya'muru masajidallah, maka boleh beramal dalam masjid. Kalaulah melibatkan benda di luar daripada masjid, contoh bayar zakat seumpama, maka kita selepas itu. Tapi paling kurang 2 perkara kita boleh buat. Yang penting belajar terus, belajar Al-Quran ini, baca, faham dan amal. Baca, faham dan amal. Jadi Ustaz, kita tutup dengan doa pada pagi ini, Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Quran itu diturunkan menjadi ejekan, maka tunggulah azab yang bakal didatangkan. Apa yang dikerjakan langsung tidak berguna, yang disembah selain Allah langsung tiada kuasa. Al-Quran itu petunjuk bagi mereka yang beriman dan dikurniakan pelbagai kurniaan. Adakah kita bersyukur ataupun kufur? Itu sedikit bingkisan atas apa yang boleh kita saksikan dan juga Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian dan bersama dengan Ustaz esok sekali lagi bersama dengan moderator Da'i Luqman dan ahli panel Ustaz sendiri, Ustaz Dr. Luqman Ibrahim, dengan topik tafsir dan taranum sambungan surah Al-Jathiyah ayat 13 sehingga ke ayat ke-16. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.